Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ruang FB Live pada petang ini, dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa yang berpanjangan untuk sama-sama kita masih lagi hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, meneruskan sakibaki tanggungjawab kita sebagai seorang khalifatullah. Dan kita telah pun berada pada hari ini 22 hari bulan Mac 2020, yang merupakan hari yang ke-5 perintah kawalan pergerakan yang telah pun diarahkan oleh kerajaan Malaysia. Dan hari ini merupakan hari di mana pihak tentera telah pun menurunkan bantuan untuk membantu pihak polis untuk mengawal pergerakan rakyat Malaysia. Dan tadi pun kita baru saja mengikuti live ataupun sidang media yang telah pun diucapkan oleh, yang telah pun diberikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri, yang menyatakan bahawa pihak tentera bukan bertujuan untuk menguatkuasakan undang-undang sendiri, tetapi membantu pihak polis untuk hanya bertujuan membantu pihak polis bagi mengawal pergerakan rakyat. Dan selain daripada itu juga NGO lain juga dialu-alukan untuk membantu. Dan sehingga ke hari ini kita dimaklumkan bahawa sudah ada bantuan daripada pihak rela dan juga Jabatan Pertahanan Awam, khususnya sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri Pertahanan tadi, khususnya bagi mengawal pergerakan di kampung-kampung, di kampung-kampung, di curuk-curuk kampung, di mana rakyat juga diminta untuk menjalani perintah kawalan pergerakan ini. Pemuda Dun Tanjung Mas Kelia Fakhruddin Mustafa, terima kasih. Ada Sof Murabi, ada pula si kecil tu menyelit. Ini si kecil ni dia merupakan AJK bahagian teknikal. Dia akan yang bertujuan untuk nak memastikan kedudukan kamera tidak teralih. Alhamdulillah. Faisal Marzuki, alhamdulillah, Bandar Tasik Puteri, Rawang clear. Terima kasih. Alisa Kalum bakal YB tu. Terima kasih. Pelajar ketua anak yang ranya belajar, saya Tibusu, anak anda, anak anda perempuan. Nazri Abdullah YB ada duduk Pasir Mah, ya, duduk di rumah, berada di rumah. Cuma kita telah pun melaksanakan beberapa agenda bantuan pada musim ini. Walaupun saya sendiri tidak dapat untuk keluar daripada rumah, cuma tinjau sedikit sebanyak, melakukan tinjauan. Dan pagi tadi saya telah mengarahkan pegawai khas saya untuk membekalkan nasi bungkus kepada kaki tangan klinik Meranti di Dun Meranti Pasir Mas, seramai 15 orang yang berjuang tanpa henti bagi memastikan saringan COVID dapat dilaksanakan di klinik Meranti di Pasir Mas. Dan kita dimaklumkan mereka sampai tidak sempat untuk nak makan. Jadi kita bekalkan di sana 15 bungkus setiap jangan situ. Kita bekalkan kepada mereka 15 bungkus setiap hari untuk makan tengah hari. Dan alhamdulillah, bermula daripada hari ini sehingga kepada tamatnya tempoh kawalan pergerakan ini. Tetapi jika dilanjutkan lagi, kita tidak menolak kemungkinan untuk kita terus memberikan bekalan makanan. Begitu juga di klinik-klinik lain di Pasir Mas. InsyaAllah kita akan tengok apakah keperluan-keperluan yang menjadi sedikit halangannya ialah kerana anggota-anggota kita dan staf-staf kita ini tidak terlatih untuk berdepan dengan situasi seperti ini. Jadi bantuan itu sedikit terhad ataupun sedikit limit kaedah bantuan untuk disampaikan. Tapi insya-Allah kita akan turun, terutamanya bekalan-bekalan makanan untuk frontliner kita. Di Pasir Mas ini juga beberapa kes telah pun dicatat
sebanyak 9 kes kalau tak silap saya, setakat hari ini 9 kes di Pasir Mas sahaja. Jadi insya-Allah saudara-saudara yang berada di Pasir Mas, khususnya di klinik Meranti yang diisytiharkan sebagai klinik saringan untuk COVID, saya harap supaya dapat mematuhi peraturan kesihatan dan keselamatan. Hazwan Hassan, Assalamualaikum Ustaz, betulkah Mufti Kelantan suspek COVID-19? Apa perkembangannya sekarang? Wallahu alam, kita dimaklumkan beliau sedang sahibus samahah Ibu Muhammad Mufti sedang dirawat, tapi insya-Allah kita doakan supaya dapat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Baik. Saya nak baca beberapa hadis pada pagi ini dalam situasi yang agak duka cita sedikit. Kita menerima berita kematian seorang pakar patologi, Dr. Osman Sani Saiden, yang telah pun meninggal dunia sebentar tadi jam 10.30, meninggal dunia akibat COVID-19. Kita ucapkan takziah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan kalau tidak silapnya, sehingga ke hari ini, sehingga ke saat ini sudah pun angka kematian sudah pun meningkat kepada 9 kematian, di mana angka kematian ke-8 ialah di Rantau Panjang. Kematian pertama di Kelantan ialah di Rantau Panjang, meninggal dunia di Kota Baru dan dikebumikan di Rantau Panjang malam semalam. Dan angka kematian ini semakin meningkat dan ia agak membimbangkan kita. Muhammad Ikhwan Munzir Zulkifli YB, saya ingin bertanya, benarkah Dajjal sudah keluar ke dunia? Mohon pencerahan daripada YB Ustaz. Kalau mengikut kepada panduan hadis Nabi SAW, Dajjal yang disifatkan oleh Nabi itu belum keluar, tetapi sifat-sifat Dajjal itu sudah pun zahir di dunia pada hari ini. Tetapi Dajjal dengan sifat yang diberitahu oleh Nabi SAW itu masih belum keluar. Dan apabila sekiranya keluarnya Dajjal, maka itu di antara merupakan tanda-tanda alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Dan sebab itulah jika mengikut hadis ini, Dajjal itu masih belum lagi keluar, tetapi dunia sedang menuju ke arah itu. Tanda-tanda kiamat dan yang sughra telah pun berlaku, dan tidak mustahil selepas daripada ini sedikit demi sedikit tanda-tanda kiamat sughra ini akan terus berlaku. Salam YB, ada lagi budak-budak muda kawasan Pasir Mas ini duduk berderak saja. Jadi kena lari, pakat-pakat lari sekitar Pasir Mas ni, minta tolong supaya anak-anak muda kita ni duduk di rumah masing-masing. Banyak kerja yang boleh buat, bantu ibu bapa untuk nak selaraskan keperluan kita di rumah, baca Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Minta tolong supaya berada di rumah, walaupun ialah kita yang biasa duduk luar ni mungkin kita boring dan sebagainya, tapi demi untuk kemaslahatan sejagat, saya minta kepada adik kakak sekalian, orang-orang muda khususnya yang biasa keluar daripada rumah duduk luar tu, minta tolong supaya dapat untuk dapat bersabar dan berada di rumah masing-masing. Sila berada di rumah masing-masing. Rizan Zan, mas dan sanitizer habis belaka, tak boleh hajah aku, insya-Allah. Saya telah pun membuat pesanan, tetapi pesanan ini akan tiba lebih kurang dalam masa seminggu lagi. Tapi kita telah berhubung dengan Menteri Komoditi, di mana sanitizer dan mask ini insya-Allah akan sampai ke kawasan Parlimen Pasir Mas, dan kita akan usahakan bagaimana untuk nak buat pembahagian. Tetapi yang penting saudara Rizan Zan, kalau kita patuhi peraturan untuk kekal berada di rumah ini, kita tak perlukan sanitizer dan mask. Kita duduk di rumah tak perlu pakai mask, tak perlu pakai hand sanitizer. Cukup sekadar kita menjaga kebersihan kita. Nak keluar daripada rumah untuk nak uruskan barangan keperluan, kita boleh hantar seorang ahli keluarga kita, ketua keluarga seorang saja untuk buat pembelian. Kalau tidak ada apa-apa keperluan, setakat nak pergi mengair, nak pergi berjoging, nak naik basikal dan sebagainya, minta tolong untuk kekal di rumah masing-masing. Saya mohon tuan-tuan sekalian bagi kerjasama. Sebab kalau kita tak bagi kerjasama, rantaian virus ini tak dapat dihapuskan. Sia-sialah kita berada selama 2 minggu. Kita duduk di rumah kita untuk kita berada di rumah kita dan bertahan ini akan menjadi sia-sia kalau ada lagi yang tak bagi kerjasama. Baik, yang berikutnya,
mok mah cari timbuk untuk jiru pohon keladi kemah tiket piambo. Ingat gapo dia ni, rupanya pantung. Terima kasih, semoga sihat lagi dan lagi, alhamdulillah. Muhammad Ibnu Isa, mak KL lupa kita, MP Pasimah yang cakna pada anak takluk jajahan. Terima kasih. Bagaimana saudara mak kita di Mesir sekarang ni, apa khabar? Katanya telah pun dikuatkuasakan peraturan kawalan pergerakan di Mesir, dan mufti Mesir pun telah keluarkan arahan keluar daripada rumah pada ketika inilah haram. Jadi jangan keluar daripada rumah ya. Teruskan membantu Saiful Azwan, teruskan membantu mereka memerlukan, insya-Allah saudara Saiful Azwan. Sayuti Busu, Dajjal memang dah keluar ke dunia dalam bentuk manusia, wallahu alam, tapi dalam bentuk yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih belum lagi keluar. Sifat Dajjal itu biasalah, memang ada. Salam YB, apakah plan kerajaan Kelantan terhadap sektor pelancongan di Kelantan, proses renovasi di Jalan Pasu, di Jalan Melina pada masa yang akan datang? Terima kasih saudara Arif Aziz di atas cadangan. Dan kerajaan Kelantan telah melancarkan tahun melawat Kelantan 2020. Pra pelancaran telah pun dilaksanakan, diadakan baru-baru ini. Tetapi saya melihat bahawa kesan daripada COVID-19 ini, sektor yang akan mengalami kemuraman yang sangat hebat ialah sektor pelancongan, perhotelan, dan juga sektor-sektor yang berkait dengan rantaian pelancongan dan juga perhotelan ini akan mengalami merudum dengan begitu hebat. Tetapi dalam masa yang sama, sektor perkhidmatan seperti delivery, food delivery sebagai contoh, akan meningkat. Dan hari ini pun saya dimaklumkan bahawa kawan-kawan yang meniaga food delivery ini membuat keuntungan yang begitu banyak. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih. Dan dunia sedang bergerak ke arah itu. Ekonomi tetap akan bergerak, cuma bagaimana perpindahan sektor ke sektor. Sebelum ini sektor pelancongan mencatat keuntungan, tapi dengan COVID ini saya yakin akan ada sedikit gangguan. Bukan sedikit, bahkan banyak gangguan terhadap sektor pelancongan. Mungkin sampai ke akhir tahun, wallahu alam. Kita doakan supaya tidak lama, supaya tidak lama. Saudara Fakaruddin Mustafa, sesiapa yang berminat dengan hand sanitizer boleh hubungi saya. Terima kasih. Saudara Fakaruddin Mustafa, siapa yang berminat dengan hand sanitizer boleh hubungi beliau ya. 0111 0111 tadi. Dah hilang dah. Boleh cari dalam komen ni 0111 tadi, yang telah pun buat komen ataupun yang telah pun iklan untuk hand sanitizer. Salam Ustaz, adakah meninggal disebabkan COVID-19 dikira sebagai syahid? Meninggal akibat daripada sakit dikira sebagai syahid, tetapi syahid itu dianggap sebagai syahid akhirat, iaitu di akhirat dianggap syahid, tapi di dunia ia tidak dihukum ataupun tidak dilayan sebagai syahid. Syahid dunia ni ialah syahid dunia, akhirat ni ialah syahid di mana orang itu syahid dan diperlakukan sebagaimana orang syahid, tidak disolatkan, tidak dimandikan sebagaimana biasa, dikebumikan dengan pakaiannya. Tetapi sakit, mati akibat sakit, Nabi sebut sakit taun, sakit perut dan sebagainya, aksiden, kemalangan ke, itu dianggap sebagai syahid akhirat, iaitu di dunia diperlakukan dia ini sebagaimana dia ni kematian biasa, tetapi insya-Allah akhirat esok dikira sebagai syahid, bergantung pada niatnya masing-masing. Dan saya nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Nak jawab yang disebut oleh Ashraf Majid tadi. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Aisyah tanya Nabi tentang penyakit ta'un. Ini jawapan Aisyah, Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sakit ta'un. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha' فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Penyakit yang sangat ditakuti pada waktu tersebutlah penyakit taun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Penyakit taun itu adalah merupakan azab
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Lalu faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala jadikan penyakit taun itu sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin. Walaupun nampaknya sebagai bala, tetapi ia merupakan rahmat kepada orang-orang mukmin. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'una, dan tidak ada mana-mana hamba yang menimpa penyakit taun, yang ditimpa dengan penyakit taun, fayamqusu fi baladihi sabiran, lalu dia duduk di negerinya itu dalam keadaan sabar. Dia tidaklah tergesa-gesa untuk nak keluar lari daripada taun sehingga menjangkitkan kepada orang lain. Fayamqusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dalam keadaan dia tahu bahawa dan dia yakin tidak akan ditimpa, Allah Ta'ala tidak akan menimpa kepadanya sesuatu kecuali apa yang telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali Allah Ta'ala ganjarkan kepadanya itu dengan ganjaran syahid. Maknanya kalau kita ditimpa dengan penyakit ini, kemudian kita sabar dan kita tahu bahawa sesuatu itu tidak akan menimpa kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan mendapat pahala syahid. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi orang-orang yang ditimpa dengan virus COVID ini, janganlah terasa bahawa dunia ini sudah tamat. Jangan rasa bahawa ujian ini merupakan pengakhiran kepada hidup kita. Jangan rasa bahawa hidup kita sudah tidak ada lagi apa-apa harga. Tidak. Anda berpeluang untuk mendapat ganjaran syahid. Syaratnya sabar dan tidak keluar daripada lingkungan circle yang kita ada dan menjangkitkan kepada orang lain. Itu. Jangan jadi macam setengah video yang kita saksikan, ada orang yang ditimpa dengan penyakit seperti ini, dia keluar duduk di lift, dia ambil air dia dan dia letak di butang-butang lift ini. Ada orang yang kadang-kadang dia ditimpa dengan masalah, dia nak supaya orang lain mengalami masalah sebagaimana yang dia alami. Dia tak puas hati. Kalau boleh dia nak menjangkitkan kepada orang lain, biar orang lain kena juga. Dia tak puas hati. Tak puas hati. Dia seorang kena. Kenapa dia seorang kena? Biar orang lain kena. Ini adalah merupakan salah satu daripada sifat orang-orang yang tidak redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita boleh bercakap lah, kita kata sedaplah bercakap sebab kamu tak kena. Ya, tetapi sebagai suatu motivasi kepada kita, orang yang terkena dengan virus COVID ini, saya yakin bukan mereka minta untuk kena, tidak. Mereka sendiri pun tak tahu mereka kena. Mereka sendiri pun pada peringkat awalnya tidak tahu mereka ni adalah merupakan orang yang telah pun dikena dengan penyakit ataupun dengan virus COVID. Kadang-kadang satu keluarga kena. Kadang-kadang dengan anak-anak kecil yang kena. Doktor-doktor yang bertugas di medan, frontliner kita ini, bertugas balik ke rumah. Akhirnya kena dengan anak-anak dan sebagainya. Bukan tidak ada. Ada isteri, orang tua, ayah, ibu yang kena. Bukan diminta untuk kena dengan virus COVID ini. Tetapi Nabi SAW memberikan suatu jalan keluar. Kata Nabi, tidak ada orang yang terkena dengan penyakit taun. Zaman itu penyakit taun lah paling bahaya. Kemudian dia duduk juga dalam rumahnya itu, dalam negerinya itu, dalam keadaan sabar, yakin tidak ada mudarat yang menimpanya kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan dengan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid yang kita yakin bukan suatu ganjaran yang kecil, tuan-tuan sekalian. Bukan ganjaran yang kecil. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Yang bertanya tentang syahid tadi. InsyaAllah kalau mengikut siyaqul hadis ataupun zahir hadis ini, jelas bahawa orang-orang yang disebut ataupun yang terkena dengan bala, yang ujian seperti ini adalah dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Samalah macam rakyat tak redha kerajaan semburit idam Syahrul. Sempat lagi ya, tak redha dengan kerajaan semburit. Yang berikutnya, Zainal Abidin Rauf, terima kasih. Peringatan KKM, 3 langkah mencegah COVID-19. 1, duduk di rumah, ya.
Yang kedua, kerap basuh tangan dan jaga kebersihan diri. Yang ketiga, kekal jarak 1 meter antara individu. InsyaAllah kita sama-sama amalkan, ya, sama-sama amal. Keluar, kekal jarak 1 meter daripada individu. Ada lagi saya nampak sekeliling kita supermarket, pasar raya yang ada di antara ibu bapa yang keluar pergi buat pembelian, bawa anak-anak macam biasa, relax je, bawa anak-anak beratur kat cashier dan sebagainya. Nampak sangat tidak cakna dengan kesihatan anak-anak kita ni. Ibu bapa yang saya kasih sekalian, kalau tak sayang ke diri sendiri pun tolong sayang pada anak-anak. Anak-anak dan juga orang tua adalah merupakan di antara mereka yang mudah terjejas dengan virus COVID ini. Sistem imun mereka masih belum cukup matang untuk nak menghalang daripada virus ni masuk. Kalau orang yang sudah berada di peringkat warga emas, imun mereka itu, imunisasi ataupun imun mereka dalam tubuh badan mereka itu masih belum lagi, masih sudah pun tidak berupaya untuk nak bertahan dengan virus. Jadi dua golongan ini di antara golongan yang sangat-sangat berisiko. Kalau terdedah, maka virus ini sangat berisiko untuk mereka. Jadi minta tolong tuan-tuan yang pergi buat pembelian, tolong jangan bawa anak-anak kecil. Hantar ketua keluarga, suami. Inilah masanya untuk suami membezakan di antara halia dengan lengkuas. Bezakan di antara halia dengan lengkuas. Bezakan di antara sayur kailan dengan daun sawi dan daun lobak. Tolong. Ini masa je. Baik. Yang berikutnya, terima kasih kepada yang hadir, yang mengikuti kita secara live. Sama ada debat itu dalam Sayuti Busu, sama ada debat itu dalam mana-mana isu, diharapkan hanyalah demi memastikan kemaslahan Islam. Terima kasih banyak. Ustaz nanti debat dengan Khalid Samad Muhammad Amir. Nak suruh saya debat dengan Khalid Samad. tak payah. Kalau perlu kita debat lah. Kalau tak perlu tak payah debat. Bukan kerja kita nak setiap hari nak debat. Tak perlu. Tapi saya harapkan kepada ahli-ahli parlimen, tak kira lah daripada parti mana sekalipun, ini adalah masa untuk kita kerjasama dan bersatu padu di antara satu sama lain, memberi sokongan kepada kerajaan. Bagi sokongan kepada kerajaan. Kita sahut kempen ataupun arahan supaya stay at home dan social distancing di antara satu sama lain ini, memastikan rantaian virus ini dapat dihapuskan. Kita tahu bahawa walaupun kita rasa kita tidak ada virus ini, orang yang nak dekat dengan kita itu pun tidak ada virus itu, tetapi kita tidak tahu kerana virus ini tentera yang kita tidak nampak. Tapi kalau kita berjaya untuk mengekalkan social distancing kita ini dalam masa 14 hari, insya-Allah mengikut kajian pakar-pakar ataupun kajian setakat ini, dalam masa 14 hari virus itu boleh mati dengan sendiri. Bila dia tidak bertemu dengan host yang baru, dia boleh mati dengan sendiri. Jadi kalau kita boleh memutuskan rantai ini, bukan setakat di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, tak mustahil kita boleh laksanakan ataupun kita boleh memastikan virus ini boleh terbasmi dengan sendiri, ataupun sehingga vaksin ini berjaya ditemui. Jadi minta tolong. Terusnya Saifuwan Semak Sungguh. Terima kasih. Nak belanja pun pasal tak boleh nak duduk dekat. Baik. Jadi inilah di antara benda-benda yang kita kena ingat, tuan-tuan sekalian. Muhammad Syanur Latif, no politik isu lah bro, tak payahlah bakar darah YB. Saya tak terbakar pun. Biasa. Kita dah biasa dengan suasana seperti ini, jadi kita rasa tak perlu untuk nak terbakar pun. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak cakap apa, cakaplah. Nak tanya apa, tanyalah. Cuma saya punya hak untuk nak jawab atau tak jawab. MNM Trading, hal politik letak tepi, mari sama-sama kita doakan terbaik untuk Malaysia, insya-Allah. Doakan yang terbaik. Aiman Suriha, ini bukan masa nak tuding jari kepada siapa, seeloknya kita berganding bahu untuk sama-sama basmi virus ini. Ya, saya setuju. Bukan masa untuk kita tuding jari, kita sama-sama berganding bahu. Dan virus ini dia tak kenal siapa. Anda parti apa, dia tak tanya tak. Ni masuk ni orang PAH ni, tak masuk. Tak, sama saja. Ikhwan Weldin, salam Ustaz, nak tanya, adakah kerajaan negeri sediakan peruntukan untuk orang yang putus sumber pendapatan? Kerajaan negeri telah menyediakan one off 5 juta ringgit, dan saya baca kenyataan Menteri Besar Kelantan, ada disediakan untuk mereka yang telah pun disahkan positif COVID, untuk keluarganya disediakan bantuan secara one off. Tapi untuk yang putus pendapatan ini, saya cuba untuk nak cari balik
maklumat daripada pihak kerajaan negeri bagaimanakah bantuan yang dapat disediakan oleh kerajaan, terutamanya oleh kerajaan Malaysia sendiri. Bismillah. Okey. Ustaz Wan Azrul Hisham, Ustaz minta doakan saya frontliner KKM. InsyaAllah kita doakan supaya frontliner di seluruh Malaysia ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesejahteraan yang berpanjangan. Sesungguhnya andalah yang merupakan wira-wira di unsung hero, wira-wira yang tidak didendang pada saat ini. Teruslah berjuang, dan saya yakin amalan-amalan anda dikira sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berdepan dengan suasana ini lebih teruk daripada suasana peperangan. Perang kita nampak musuh kita, ini peperangan yang kita tidak nampak siapa musuh kita. Walaupun teori konspirasi sangat-sangat hebat diperkatakan, China telah pun berjaya melepasi ruang ataupun melepasi suasana COVID ini dan ekonomi mereka mula bangkit. Lalu ada teori menyatakan bahawa China lah pemenang sebenar di dalam peperangan COVID ini. Tapi hari ini bukan masa untuk kita tengok siapa yang punya angkara, orang tu kebuat, orang ni kebuat. Tidak. Angka kematian semakin meningkat. 3 negara yang paling tinggi ialah China, Itali dan juga Amerika Syarikat. Merupakan negara yang paling terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Malaysia pun apa kurangnya? Tidak kurangnya dari sudut peratusan mereka yang telah meninggal dunia. 9 kematian pada sehingga ke hari ini, kalau dinisbahkan kepada 1000 orang pesakit, artinya 1% ataupun lebih kurang 0.8% daripada mereka yang disahkan positif telah pun meninggal dunia. Kalau 0.8% ini meninggal dunia, katalah angka yang positif ini mencapai 1 juta wal'ayazubillah, ataupun capai berapa juta ataupun 1 juta yang boleh terlibat dengan sakit COVID ini. Kalaulah kematian itu mencapai 0.1%, ya sudah pun sampai ke 1000 orang. Betul tak? Ataupun 1% daripada 1 juta, artinya lebih kurang dalam 1000 orang. 1000. 1% daripada 1 juta. Itulah lebih kurang. Jadi bayangkan tuan sekalian, macam mana kalau 9 orang daripada 1000 telah pun meninggal dunia, artinya banyak daripada 10,000. 1% daripada 1 juta artinya 10,000. 10,000 meninggal dunia. Kalau angka kematian 10,000 ni banyak tuan sekalian. Jadi ini kena tengok balik. Menteri Syah Latif minta YB cadangkan Kementerian Kesihatan buat SOP untuk frontliner ini. Kementerian Kesihatan pun sudah pun saya fikir telah berhempas pulas. Kita bagi kerjasama, jangan pula kita yang cepat troll pula. Menteri Kesihatan, saya hantar WhatsApp kepada Menteri Kesihatan semalam jam 1:30 pagi. Saya hantar WhatsApp, dia balas balik WhatsApp 2:30 pagi, menunjukkan Menteri Kesihatan tak tidur tuan-tuan sekalian. Tapi beliau cuma menasihatkan secara sepintas, lalu banyakkan minum air suam. Nampaknya ramai yang troll balik Menteri Kesihatan, termasuklah pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan. Dengan maaf saya sebut, ada yang kata joker lah dan sebagainya. Menteri Kesihatan tidak menyebut supaya kita bergantung kepada air suam semata-mata boleh menghapuskan virus ini, tidak. Tapi banyak akan minum air suam, dan itu nasihat yang baik, tidak ada masalah. Walaupun mungkin kita kata nanti orang silap faham, nanti minum air suam banyak-banyak tak payah pergi hospital. Ada ke orang silap faham seperti itu? Saya yakin tidak ada. Tak ada pun orang silap faham seperti itu. Dan kalau pun itu ketelanjuran sedikit sebanyak perkataan term yang digunakan, tak payahlah heret kepada isu politik. Bagi sokongan Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan yang sedang berhempas pulas pada hari ini, tak perlu jadikan isu ni isu politik. Saya nampak tidak ada kepentingannya. Ada satu page yang page bersih organisasi ini untuk pilihan raya, kononnya nak memastikan pilihan raya ini bersih. Serang habis-habisan Menteri Kesihatan dengan macam-macam macam-macam serangan. Jadi saya nasihatkan jangan bermain politik lah pada masa sekarang. Tak perlu untuk kita heret kepada isu politik. Sekarang masa untuk kita sama-sama menghadapi serangan ini ataupun masalah ini dengan hati yang satu,
Nak main politik, okey. Lepas pada ni insya-Allah kita berempas pulaslah. Kita orang Kelantan panggil bergomor lah dalam dewan. Tak ada masalah. Sekarang ini tak kira tuan-tuan parti mana sekalipun, tuan-tuan boleh terjejas dengan COVID-19 ini. Jadi bagi sokongan kepada menteri-menteri kita yang ada pada hari ini, terutamanya Menteri Kesihatan yang telah pun berhempas pulas untuk memastikan suasana ini dapat ditangani dengan segera. Terima kasih kepada Cikgu Cendol. Inilah di antara YB tuan. Terima kasih banyak. Saudara Syahdi Hazri, Pengarah Jabatan Amal Selangor. Apa khabar Saudara Syahdi? Malaysia boleh jadi seperti Itali jika masyarakat masih berdegil, tidak duduk di rumah dan yang mempunyai simptom tidak tampil segera ke hospital. Betul Saudara Syahdi. Gerakan Jabatan Amal kita semalam, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia telah pun mengarahkan Jabatan Amal supaya dapat membuat derma darah sebagaimana yang dikendaki, yang dikemping oleh pihak kerajaan. Jadi dalam situasi sekarang ini, cuba untuk kita atur pemuda-pemuda kita untuk lakukan derma darah. Dan hari ini pun saya baca kenyataan dari Kementerian Kesihatan mengalu-alukan NGO-NGO yang nak membantu pihak kerajaan bagi menyelaraskan tugas-tugas yang masih banyak di hospital dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan cuba melalui rundingan kita Jabatan Amal, kita akan berunding dengan Kementerian Kesihatan bagaimana untuk kita membantu mengikut SOP yang sedia ada. Mengikut SOP yang sedia ada. Baik. Terima kasih kepada saudara Cikgu Cendol. Inilah antara YB yang terbaik. Terima kasih. Banyak lagi yang baik. Saya bantu-bantu bolehlah. Kita bantu-bantu setakat kita ada. YB hanya sekadar perkongsian saja. Masalah orang kerja tukar rumah dan sewaktu dengannya. Mereka ni kerja gaji hari. Pergi kerja ada gaji. 2 minggu tak kerja nak makan apa? Jikalau benda ini berlanjutan, kemungkinan besar ada rakyat mencuri untuk hidup. Tolong ambil perhatian. Kalau benda remeh, tolong padamkan. Terima kasih. Tidak remeh. Saudara Muhammad Rafi Raji Razali, tidak remeh. Ramai yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kerajaan telah umumkan bantuan RM600 kepada mereka yang terpaksa tidak bekerja sepanjang tempoh ini. Jadi mereka yang dapat mempunyai pengesahan daripada majikan dan di mana mereka tidak dapat bekerja sepanjang tempoh ini dapat RM600 daripada pihak kerajaan. Tetapi bagi mereka yang bekerja dengan sendiri, tidak ada majikan, jadi itu kita boleh cuba untuk utarakan kepada kerajaan yang saya yakin melalui Kementerian Sumber Manusia mempunyai mekanismenya tersendiri bagi mengenal pasti golongan B40 khususnya yang terlibat dengan situasi tidak bekerja, terpaksa tidak bekerja sepanjang tempoh ini. Saya yakin ramai yang terjejas. Sebenarnya rantaian ini ramai yang terjejas, bukan setakat pekerja tetapi juga peniaga, para peniaga di tepi jalan, mereka terjejas. Yang hantar barang turut terjejas daripada Kuala Lumpur naik naik lori hantar barang ke kedai-kedai runcit. Bahkan banyak kedai runcit yang telah kehabisan bekalan tak sampai, beras habis, telur habis dan sebagainya. Ini rantaian terjejas ini. Sehari dua okey lagi, bila 2 minggu lori tak bergerak, kereta tak bergerak, pengangkutan tak bergerak, maka akan ada yang terjejas. Sebab itu Perdana Menteri menyebut bahawa kedai runcit tidak ditutup, tidak termasuk dalam kawalan yang ditutup, premis ditutup. Supermarket yang menjual barang-barang keperluan tidak ditutup. Jadi mereka yang sudah pun big player dalam industri ini, mereka tahu macam mana cara memastikan bekalan mereka ni tidak putus. Tetapi tetap sekarang jangan serbu, tak payah serbu supermarket. Kekalkan, keep distance at least 1 meter. 1 meter kena jarakkan di antara satu sama lain. Syahdi Hazri, saudara Syahdi, insya-Allah YB kami dalam rangka menyusun jadual. Tahniah. Terima kasih Jabatan Amal Selangor. Jabatan Amal Selangor di bawah Jabatan Amal Malaysia. Tuan-tuan sekalian, ini Jabatan Amal kita, Dewan Pemuda PAS Malaysia bersedia untuk nak bergerak membantu rakyat. Insya-Allah saya bangga dengan tuan-tuan, anak-anak muda kita di Jabatan Amal. Terima kasih. Di Kedah, Muhammad Fauzan, di Kedah ada hospital ditutup selama 2 hari untuk pembersihan dan kuarantin. Ya, kita rakamkan takziah dan juga simpati kita, solidariti. Kita ada hospital yang terpaksa ditutup kerana ada pesakit-pesakit yang antaranya pesakit yang tidak memaklumkan mereka ada kontak dengan yang telah pun terlibat dengan COVID-19 ini. Mereka tak maklum mereka terlibat. Bila mereka pergi hospital dapatkan rawatan, akhirnya kerana mereka tidak sebut history mereka, background mereka sebelum daripada ini, ramai yang
terlibat bersama-sama, termasuklah jururawat dan juga doktor-doktor medical team yang terlibat. Jadi tuan-tuan sekalian, tolong kasihan kepada sahabat-sahabat kita, kepada frontliner kita. Sudahlah mereka susah tinggalkan keluarga, tinggalkan anak isteri dan sebagainya, tiba-tiba terpaksa pula berdepan dengan kepayahan pesakit-pesakit yang cukup payah untuk nak disantuni. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih. Saya harap supaya tuan-tuan dapat sama-sama untuk nak bersama dengan kerajaan, ya. Masuklah kakung. Baik, yang berikutnya, setakat hari ini temangan lama clear. Ada aduan di kangkung emas. Tak ada, bukan setakat di kangkung je. Di kampung-kampung di Pasir Mas tu bukan setakat kangkung je. Hak tidak kangkung pun tak ada berlaku juga. Segala nama kampung yang ada memang emas ini putus bekalan pada hari ini. Dan sebab saya rasa mungkin kerana kita agak terlewat mengumumkan ekspor emas ini ke luar, menyebabkan kita masih lagi mengekspor emas keluar ke China dan sebagainya, dan akhirnya bekalan dalam negara kita ini terputus. Jadi ekspor sudah dihentikan, 18 Mac lepas dah pun dihentikan, dan kita diberikan jaminan oleh pihak kerajaan paling tidak 31 Mac atau 30 Mac ini bekalan topi muka akan sampai. Tapi saya nak ulangi sekali lagi tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak ada hajat untuk keluar daripada rumah, kita tak keluar daripada rumah dan kita tidak berada di luar rumah, tak perlu pakai mask. Duduk dalam rumah, tak payah pakai mask, tak payah pakai hand sanitizer, atau paling tidak bungkuslah, ikatlah hidung dengan apa sekalipun. Kalau terpaksa juga keluar, pastikan kita keluar dengan seminima masa yang mungkin. Ini bukan shopping biasa dah, bukan nak window shopping, nak tengok itu, tak payah. Ambil yang mana nak, tak dalam harga, terus bayar. Kalau bayar online lagi baik. Setakat hari ini kes terbaru 153. Khairul Nizam, 153 orang kes yang terbaru, dan nampaknya trend ini semakin menaik. Abdul Rahman, YB, betulkah air ketum boleh bantu pemulihan pesakit COVID-19? Wallahu alam. Ada pandangan tetapi tidak dapat disahkan oleh di dalam ilmu perubatan. Tapi kalau tidak dapat disah, tak payahlah nak rebut-rebut minum air ketum. Tak payah rebut-rebut minum air ketum, nanti tak timbul masalah lain pula. Timbul pula masalah lain. Dan dalam Al-Quran disebut bagaimana kalau satu benda itu mudaratnya lebih besar daripada manfaat, ia diharamkan. Arak manfaat kepada manusia itu ada, tapi kerana mudaratnya besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Bila ditanya tentang arak dan juga judi dan perkara-perkara yang memabukkan, ada manfaat tapi mudaratnya lebih besar. Daun ketum ini yang mudaratnya sudah pasti, mudaratnya sudah ada, tetapi yang manfaatnya belum tentu. Betul ke tidak manfaat? Jadi kerana mudaratnya sudah pasti, manfaatnya belum tentu, saya rasa kita lebih kepada saya pandangan bahawa ia masih tidak boleh untuk diamalkan. Baik, kontrol suara macam cibai apa dia ni, Eddie Mukhlis, hak tu ada juga terima kasih saudara Eddie Mukhlis. Hak sedih Nik Hanif, Nik Muhammad, hak sedih frontliner ada kena jangkitan COVID. Ya, kita juga agak kecewa. Dan tadi juga seorang pakar patologi telah meninggal dunia, walaupun beliau ni ada sejarah perjalanan di Turki, tapi kita kematian seorang doktor. Dan ini merupakan satu detik yang menyedihkan kepada rakyat bila seorang doktor meninggal dunia yang sepatutnya doktor memberikan sumbangan kepada masyarakat, tetapi akhirnya meninggal dunia. Jadi ini merupakan suatu realiti yang terpaksa kita hadapi. Tak kira siapa, kalau di rantau panjang, orang yang soleh, yang baik, jemaah tabligh kita meninggal dunia. Dan setakat hari ini sudah berapa orang jemaah tabligh yang meninggal dunia yang dikenali sebagai orang-orang yang baik, tapi Allah panggil mereka akibat daripada COVID ini. Seterusnya, air kelapa muda YB boleh buat penawar COVID. Hussein Mamak, wallahu alam, saya bukan pakar perubatan, ya, tetapi adalah yang dikatakan bahawa air kelapa muda ni, seorang doktor dalam wacana di Sina kata air kelapa muda boleh menyembuhkan COVID. Setakat ini saya tanya pandangan para doktor yang lain
Yang pastinya air kelapa muda boleh menyembuhkan dahaga, boleh menghilangkan dahaga. Tapi untuk menghilangkan COVID, wallahu alam, masih belum lagi dapat dibuktikan secara klinikal, autentik, fakta tersebut. Jadi yang paling penting ialah kita jaga kebersihan kita dan kita percaya kepada tim-tim perubatan kita. Jangan setu. Baik, tim teknikal, jangan sentuh ya, jangan sentuh. Baik. Indah Mulia, Assalamualaikum YB, selamat petang. Kampung ni lain clear molek, orang lain pakai belaka make up tu, kita seorang tak pakai pasal tak ada nak pakai. Make up pakai mask ke maksudnya? Maksudnya ya. Kalau kita tak keluar rumah tak payah pakai mask, tak payah pakai. Kalau keluar baru pakai. Dan mask itu tak semestinya kita beli tu, kita carilah apa-apa kain ke apa ke. Yang penting kita lindungi pernafasan kita. Sekiranya terpaksa untuk kita berdepan dengan orang lain, tak perlu kongsi ya, tak ada mask, tak perlu kongsi. Kecuali kalau kita nak keluar saja, nak buat stok sampai ribu-ribu dalam almari rumah kita, tak payah. Farid Fauzi, Ustaz Wak Saringan dah ke ada 2 orang ahli parlimen positif? Setahu saya setakat ini ahli parlimen Bandar Kuching telah disahkan positif COVID-19. Wallahualam kalau ada seorang lagi, tapi saya tak jumpa dengan ahli parlimen Bandar Kuching ni. Berapa lama dah tak jumpa, kali terakhir jumpa di parlimen. Jadi tidak ada kontak lah, tidak ada kontak. Walaupun demikian, wallahualam, saya tak tahu dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur, pergi Kuala Lumpur, balik ke Kelantan semula ni, sudah pun ada kontak dengan yang terlibat dengan COVID ni. Wallahualam, saya belum buat apa-apa saringan. InsyaAllah tuan-tuan doalah supaya dapat berikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nik Hanif, hak pasti air kelapa muda boleh ubat keracunan. Zamri Mahyidin, Ustaz bayar murah, tim teknikal tu yang goyang. Tim teknikal ni yang terdiri daripada tim-tim junior kita ni. Jadi mereka, ya betul, mereka dibayar dengan gaji yang murah kerana tak dapat bekerja sepanjang COVID-19 ini. Baik. Yeng, YB bapa tak jadi menteri? Satu soalan yang baik ya. Kenapa YB tak jadi menteri? Soalan baik juga tu. Nak jawab macam mana? Menteri ni sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang menjawab jawatan menteri, dan mereka telah pun dipikulkan dengan tanggungjawab ini. Kalau semua jadi menteri, jadi tak adalah orang nak jadi ahli parlimen biasa. Jadi yang nak jadi, yang ditentukan jadi ahli parlimen biasa sudah ada, yang jadi menteri pun dah ada. Jadi kalau semua jadi menteri semua, siapa pula nak jadi yang bertanya dalam dewan? Okey dah tu, tak ada masalah kan. Kita bagi sokongan kepada kabinet kita untuk terus mentadbir, insya-Allah. Walaupun demikian ada cabaran yang besar dalam dewan ini. Bagaimana kerajaan ini nak mengharungi sidang dewan akan datang, saya melihat ada sedikit cabaran yang agak besar. Di samping yang di-Pertua Dewan yang dikenali ataupun yang telah dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan, bagaimana kerajaan Tan Sri Muhyiddin dapat mengharungi perjalanan sidang dewan dalam keadaan speaker yang ada itu ialah speaker yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Menarik perkembangan ini, kita sama-sama saksikan macam mana cara nak melaksanakan. Fuad Mahmud, YB bapa tak jawab soalan saya, tak tahu soalan mana, pasalnya banyak sangat ni, saya kena scroll satu-satu. YB boleh pinjam kitab yang di belakang ustaz itu? Boleh, insya-Allah, mari boleh pinjam. Kitab mana nak baca boleh. Ada macam-macam kitab, tuan-tuan boleh ambil lah untuk nak pinjam lah, untuk pinjam dan hantar balik. Assalamualaikum YB, pandang embung line clear, cuma air AKSB jah slow sehari 2 ni. Ada sedikit gangguan kepada bekalan air AKSB kerana masalah terputus elektrik. Air bekalan air kita ni bila terputus elektrik, walaupun 1 jam 2 jam terputus elektrik, kesannya berhari-hari kerana pam ataupun enjin yang digunakan itu bergantung kepada elektrik. Bila putus saja, bekalan air yang ada dalam paip ni dia terus sampai dia akan menjadi kosong paip. Jadi bila hidup balik elektrik ni, dia ambil masa untuk nak dipulihkan semula, dan dia berperingkat kampung ni. Jadi kalau masih lagi ada gangguan, minta tolong
bagi tahu kepada penghulu tempatan yang ada, supaya dapat penghulu bagi tahu kepada wakil rakyat, supaya dapat ditengok bagaimana apa gangguan dari sudut teknikalnya. Cuma saya sebut tadi bahawa saya mengharapkan supaya isu berkenaan air di Kelantan ini dapat ditangani dengan sepenuhnya oleh kerajaan yang ada, kerana tidak ada alasan lagi. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah merupakan kerajaan yang selari dengan kerajaan pusat. Jadi sepatutnya paip-paip yang telah tidak diganti begitu lama, 30 tahun sudah tidak diganti, inilah masanya untuk digantikan dengan paip yang baru, walaupun jumlahnya sampai peruntukannya 2 bilion dan sebagainya. Kita tengok, cuma sekarang ini tidak sesuai lah untuk kita nak tekan kerajaan pusat, sebab berdepan dengan COVID ni siapa nak bekerja. Jadi kita bagi masa untuk tangani isu COVID ni terlebih dahulu, sebab ini melibatkan isu masa, isu nyawa. Ahmad Kamruzaman, undi tak percaya ni ustaz boleh jatuh ke pulak PN. Kalau sekiranya undi tak percaya, non-confident vote ditabelkan di parlimen dan mendapat sokongan majoriti, kerajaan boleh jatuh. Perdana Menteri terpaksa mengadap yang di-Pertuan Agong maklumkan bahawa dia sudah tidak ada sokongan majoriti lagi untuk nak menjadi Perdana Menteri. Jadi kerajaan boleh jatuhlah, sama ada bubar parlimen dan sebagainya, wallahu alam. Tapi kalau non-confident vote itu berjaya ditabelkan di parlimen, tidak mustahil kerajaan jatuh. Tapi melihat pada perkembangan pada hari ini, saya nampak bukan senang untuk nak dapatkan sokongan. Tambah pula saya baca wawancara Datuk Seri Anwar Ibrahim yang nampaknya seolah sudah berpatah arang dengan Tun Dr. Mahathir yang terbaru ini, sehari dua ni. Jadi Allah alam, politik ini penuh seni, dan kita tengok macam mana Perdana Menteri nak handle situasi dan kemungkinan seperti itu. Banyak lagi kemungkinannya. Kadang-kadang yang kita lihat surface secara permukaan ini, sebenarnya masih banyak lagi situasi ataupun masih banyak lagi realiti yang kita tidak tahu di sebaliknya. YB, kedai runcit betul ke pukul 7 AM hingga 7 PM? Wallahu alam. Mungkin kot, mungkin kot. Tapi yang pastinya 7-Eleven yang 24 jam telah pun diletakkan peraturan 7 hingga 11, 7 pagi hingga 11 malam. 7-Eleven sudah menjadi 7 to 11. 7 to 11 kan, 7 hingga 11 malam. Jadi itu 7-Eleven sudah pun dijadikan 7 to 11. Muhammad Rasmi bin Arifin, mana tu? Tak cakap maklum dah. MP maklum ke apa dia cuba ulang balik. Mr. 1J M1J, dengar suara ustaz dari jauh macam DJ radio. Terima kasih ya. Saya menguruskan permintaan lagu tuan-tuan sekalian, boleh sampaikan kepada saya di dalam konti pada hari ini. Dulu minat juga jadi DJ, tapi sekarang ni tak ada peluang dah untuk jadi DJ. Yeng, YB tolong baiki jalan area Kelantan ni, parut sangat. Area jalan mana? Jalan ni dia ada banyak kategori. Ada jalan persekutuan, ada jalan negeri. Kalau jalan persekutuan, insya-Allah kita boleh utarakan dalam dewan supaya kerajaan persekutuan tolong baiki, terutamanya penyelenggaraan nak letak balik jalan tar yang baru, nak buat lapisan baru jalan tar. Dia ada kaedah-kaedahnya, ada penentuannya. Sekian tahun kena ada penyelenggaraan. Ada pun jalan-jalan kampung ni lebih banyak tertakluk pada pejabat tanah dan jajahan di negeri masing-masing yang sudah menerima peruntukan, dan kerajaan juga perkenalkan dulu peruntukan daripada Maris untuk nak angkat taraf jalan-jalan yang ada di kampung-kampung. Jadi pastikan jalan mana tu, dan cuba berkomunikasi dengan penghulu kita yang ada dan juga wakil rakyat kita yang ada. Kadang-kadang setengah orang kita ni dia nak minta bantuan, tapi penghulu pun dia tak kenal. Muhammad Rasmi Arif yang masalah air lah, YB. Air tolong kena wayak lah. Saudara Muhammad Rasmi ni saya rasa kalau Dun di Kijang ataupun sekitar Pekala Cepa tu ada yang berhormat Timbalan Menteri Besar, ada Esko dan sebagainya, cuba maklum macam mana cara untuk nak atasi. Dan kalau ia melibatkan masalah piping, dia perlu kepada penyelenggaraan dan pertukaran paip baru sehinggalah masalah air ini boleh selesai dengan sepenuhnya. Belum bubuh air lagi. Ambil air, suam sikit
UEC lagu mana cerita YB betul kau diluluskan dan akan dilaksanakan. Maaf hamba baru masuk on air. Saudara Din Draman, saya telah buat penjelasan kemarin bahawa UEC ini adalah untuk diiktiraf hanya untuk nak ambil guru bagi mengajar mata pelajaran bahasa Mandarin sahaja. Dan ia telah diluluskan bermula tahun 2012 lagi dengan syarat orang itu mempunyai SPM dalam masa yang sama. Dia ada CJ Pelajaran Malaysia, kepujian dalam bahasa Melayu, sejarah dan juga lulus satu subjek lagi saya tak pasti. Tapi ada komponennya yang dia perlu untuk lulus. Ada kombinasi yang dia perlu untuk lulus, barulah dia boleh masuk ke IPG. Itu UEC yang telah diluluskan tahun 2012 lagi. Bila mari Pakatan Harapan buat manifesto, UEC akan diluluskan setaraf dengan SPM. Dan kalau orang tu perlu ada SPM pun cukup dengan sekadar kepujian bahasa Melayu. Itu perbezaannya. Kalaulah UEC telah lulus tahun 2012 lagi, apa tujuan PH masukkan UEC dalam manifesto dia? Mesti ada satu perkembangan yang baru. Takkanlah nak perjuangkan benda yang sudah pun ada. Jadi yang diperjuangkan oleh PH itu berbeza. Yang ada sari dua UEC ni dah ia diluluskan tahun 2012 tu lagi. Iaitu perlu juga ada SPM dan juga kombinasi lulus subjeknya itu. Samalah sebagaimana SMU ataupun kalau kita STU, STAM dan sebagainya. Ini adalah kombinasi sekolah-sekolah CJ di sekolah-sekolah agama. Dia perlu juga ada SPM. Paling tidak. Yang tak ada SPM walaupun dia ada CJ sehebat mana sekalipun, ia tidak layak untuk masuk ke dalam JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Itu kena ingat. Ini bukan UEC yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Ini ialah UEC yang telah lulus tahun 2012 lagi. Nampak? Bismillah. Figur yang finggu. Iktiraf lah tu. Jangan simpang siur. Tahun 2012 lagi sudah pun diiktiraf. UEC ni bukan tak iktiraf langsung. Tapi iktiraf yang macam mana? Iktiraf dengan maksud orang tu kena ada SPM dan juga bahasa Melayunya kredit. Serta sejarahnya perlu kredit juga. Dia ada juga. Jadi kalaulah UEC sudah diiktiraf tahun 2012 lagi tu dianggap sebagai sudah diiktiraf dah, apa tujuan Pakatan Harapan masukkan dalam manifesto? Cuba jawab saudara figurian. Figurian Fingo. Kalau sudah pun diiktiraf tahun 2012, apa yang PH masukkan dalam manifesto? Saya nak tengok respon daripada figurian ni. Mr. Rosman Jali, tentera setan ni. Tak apalah, tentera setan tu suruh pada netizen lah macam mana. Jadi nampaknya sudah pun orang nama figurian ini telah pun sekadar nak melontarkan suasana yang tidak baik semata-mata. Jadi saya nak nantikan hujah balas daripada dia. Tak apalah. Kalau macam ni kita ada cara kita sendiri. Baik. Rushdan Muhammad. Respon. Muhammad Syukri bin Idris. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana Perikatan Nasional nanti Parlimen dibuka? Kukuh ke? InsyaAllah. Saya harap supaya kukuh. Tetapi tengoklah pada situasi macam mana. Kalaulah ahli parlimen ini berjaya untuk nak ditarik oleh Pakatan Harapan, tak mustahil mereka boleh table undi tak percaya, kerajaan boleh jatuh dan berlaku pilihan raya. Tapi apa pun perkembangan, saya harapkan supaya COVID ini dapat kendur terlebih dahulu, supaya jangan nanti kita berpegang dalam pilihan raya dalam situasi COVID yang sedang merebak. Ia tidak selesa sama ada di sebelah sini atau di sebelah sana. Sama saja. Bila bermain dengan nyawa ini, ia cukup tidak selesa untuk kita melaksanakan pilihan raya dalam situasi COVID yang sedang mengganas pada hari ini. Ustaz, berapa jumlah keseluruhan ahli parlimen PN? Wallahu alam. Saya pastinya sebelum ini yang telah pun dibuktikan di hadapan Yang di-Pertuan Agong ialah lebih daripada 112 orang. Dan bila saya melihat list senarai yang didakwa oleh Pakatan Harapan ahli parlimen menyokong mereka, sebahagiannya turut hadir semasa taklimat bersama dengan
Perdana Menteri di Seri Perdana baru-baru ini. Jadi saya tak tahu berapa jumlahnya. Ia boleh bertukar-tukar mungkin. Orang yang sering menukar pendirian ini, kadang-kadang duduk alik itu, kadang-kadang duduk alik ini, kita nanti tengoklah. Tapi buat setakat hari ini lebih daripada 112 orang. Adakah jumlah itu akan berkurang? Wallahualam. Kita nanti tengok macam mana. Situasi dalam parlimen ini macam-macam boleh berlaku. Mungkin orang tu isytihar sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, tapi tak dapat apa yang dikendak, dia pun balik Pakatan Harapan balik, ataupun vice versa. Mungkin sebaliknya, wallahualam. Baik. Jola dah tu, Fak Mahmud Jola dah tu. Terima kasih. Tahniah kerajaan Malaysia atas usaha basuh 10 juta topi muka. Terima kasih. Dan ia akan diedarkan kepada rakyat, dan saya telah pun berbicara dengan jaminan telah dapat oleh Menteri Komoditi Berhormat Datuk Dr. Khairuddin Takiri, yang telah memberikan jaminan supaya topi muka ini akan diberikan dan diedarkan kepada parlimen-parlimen yang memerlukan untuk diedarkan kepada rakyat, insya-Allah. Ajak debat Ustaz budak figur Ahmad Kamaruzzaman. Tak payahlah. Norman Man, Parlimen Pasir Mas bagi pada UMNO sebab lama dah. Pah pegai kita orang UMNO. Norman Man. Terima kasih. Satu cadangan yang baik. Parlimen Pasir Mas bagi pada UMNO. Satu cadangan yang baik, Norman Man. Boleh lontarkan, boleh bagi cadangan ini kepada pihak yang berkenaan. Tak ada masalah. Tapi dia pun dah kata dia ni penyokong pada UMNO. Terima kasih. Cuma saya tengok profil saudara Norman Man ini, nampaknya saya tahu kecenderungan politiknya, nampaknya boleh dibaca kecenderungan politik. Jadi kalau nak kata dia ni orang UMNO, tolong jujur ya, tolong jujur. Baik. Hidup Islam, Saudara Hussein Muhammad Syukri bin Idris, Wan Rohaizu bagi kau UMNO gak jatuh kau DAP lah lepas ni. Baik, itu soal politik. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, saya telah baca hadis tadi berkenaan dengan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Nabi sebut sesiapa ditimpa oleh penyakit taun, kemudian dia bersabar. Dia sabar dan dia duduk di rumahnya dalam keadaan dia yakin tidak ada bala yang menimpa kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan mendapat pahala syahid. Kemudian sebelum mengakhiri kita bicara kita pada hari ini, ada satu kitab saya nak kongsikan, satu kitab yang disusun oleh Nabil bin Abil Hasan Al-Qaisi. Satu kitab ni bagus, namanya Manhum Ya Rasulullah. Manhum Ya Rasulullah. Orang Arab ni, di antara kelebihan mereka, mereka suka mengkaji bahagian-bahagian yang tidak dikaji oleh orang lain dalam hadis dan juga Al-Quran. Hadis berkenaan dengan Manhum Ya Rasulullah ini ialah beliau mengumpulkan semua hadis-hadis yang ada perkataan Manhum Ya Rasulullah. Bila Nabi sebut orang ni sekian-sekian, ataupun ada orang sekian-sekian, orang pun sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Jadi ini satu kitab yang baik. Kalau kita boleh cari dalam PDF-nya, tuan-tuan boleh cari, yang mengumpulkan dalam hadis ini, dalam kitab ini 88 hadis yang mengandungi perkataan Manhum Ya Rasulullah. Siapakah mereka ini wahai Rasulullah? Antaranya kalau saya boleh baca, hadis yang pertama berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Kata Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qal kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi suratul Jum'ah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal ghafurur rahim. Sekejap ya tuan-tuan, ada panggilan telefon. Ada panggilan telefon. Baik.
Baik, satu hari Abu Hurairah berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba turunlah ayat daripada surah Al-Jumu'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Surah Al-Jumu'ah ayat 3. Ini merujuk kepada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka ialah merupakan sahabat-sahabat Nabi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain daripada mereka juga yang telah pun ikut mereka daripada belakang, iaitu orang ini dipuji oleh Allah, kemudian golongan yang datang selepas daripada ini. Lalu orang tanya Nabi SAW, kata Abu Hurairah, qultu man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah mereka yang dipuji oleh Allah Ta'ala yang datang selepas daripada orang-orang yang beriman ini? Falam yuraji'hu hatta sa'ala salasan. Lalu tanya kali pertama Nabi tak jawab, tanya kali kedua tak jawab, tanya kali ketiga, bila diulang soalan 3 kali, barulah kata Nabi kata Abu Hurairah, wa fina Salman Al-Farisi wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Di antara kami ada Salman Al-Farisi. Nabi pun letak tangannya di atas Salman, sama ada atas kepala atau bawah, Allah alam, tapi dia letakkan tangannya di atas Salman. Lalu kata Nabi, "Lau kana al-imanu 'inda Suraya lanaluhu rijalun aw rajulun min haula." Kata Nabi, kalaulah iman itu berada di bintang Suraya, tingginya iman itu berada di bintang Suraya, nescaya akan ada individu yang akan mencapainya, ialah daripada orang yang daripada kabilah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang asalnya daripada Parsi, yang merupakan orang-orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Artinya tuan-tuan sekalian, bahawa ini merupakan kelebihan sahabat yang namanya Salman Al-Farisi, yang terbukti memberikan cadangan cukup baik pada Nabi ketika berlakunya peperangan Ahzab, perang Khandaq. Salman Al-Farisi bagi cadangan pada Nabi untuk nak gali parit, dan telah diambil cadangan ini oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan boleh cari PDF-nya, nanti saya cuba cari PDF-nya, Manhum ya Rasulullah, satu kitab yang cukup baik, yang menyebut berkenaan dengan hadis-hadis yang membawa pertanyaan sahabat, siapakah mereka itu wahai Rasulullah. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, semuanya ada perkataan manhum ya Rasulullah, ataupun siapakah manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu Rasulullah. InsyaAllah kita akan baca dari masa ke semasa di dalam live kita selepas daripada ini. Wallahu alam. Jadi terima kasih kepada semua. Telah pun sejam kita bersiaran pada kali ini. Indah Mulia kena tubik beli lauk pula, silakan tubik beli lauk. TYDP P01 Ikatul Live YB, syabas, terima kasih. Kitab Manhum ya Rasul, bukan mafhum, manhum, siapakah mereka itu wahai Rasulullah. Jadi Wan Hamad kena perbanyakkan sesi soal jawab. Soalan banyak ni nak jawab. Kedesasa ni agak payah sikit. Kita memerlukan lebih ramai orang muda mampu menjaga rakyat. Ya, terima kasih kepada Azim Arifin. Kepada Azim Arifin. Jadi tuan-tuan sekalian, ada apa-apa cadangan, tuan-tuan boleh tinggalkan komen di ruangan live ini. Kita cuba tengok apakah cadangan yang boleh kita lontarkan kepada kerajaan dalam masa COVID-19 ini, dan tempuilah masa-masa ini dengan tabah, dengan hati yang terbuka, dan luangkanlah masa dengan begitu baik. Tingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran, dan insya-Allah pohon kepada Allah Taala, Allah yang mencipta virus ini, supaya Allah juga turut menghapuskannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah kulla bala'in wa maradin wa shiddatin wa hammin wa fitnah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tahu ya Allah, hati kami cukup runsing dan cukup gemetar untuk berhadapan dengan suasana virus COVID-19 ini, yang sehingga ke hari ini masih belum lagi diketahui apakah ubatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang
telah mencipta penyakit, dan Engkaulah juga yang boleh Engkaulah juga yang akan yang mencipta ubatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan penawar kepada penyakit ini, ya Allah. Pertemukanlah kami kepada penawar kepada penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba kamu yang lemah, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak ada kekuatan untuk berhadapan dengan ujian yang begitu besar ini, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah Tuhan yang maha hebat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, ahli keluarga kami, ibu bapa kami, dan seluruh sahabat dan teman-teman kami, serta pendokong-pendokong perjuangan Islam dan umat Islam, ya Allah, daripada bala dan bencana COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah mereka yang telah pun terdedah dengan penyakit ini, ya Allah, mereka mendapat ganjaran yang besar akibat dengan sabar mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah frontliner kami, ya Allah, para doktor, para jururawat, para pembantu kesihatan, dan juga sehingga kepada semua kaki tangan yang telah pun bekerja dari masa ke semasa 24 jam, ya Allah. Mereka telah mempertahankan rakyat demi untuk menjalankan tugas mereka, memastikan penyakit ini tidak tersebar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketabahan dan kekuatan untuk mengharungi masa dan tempoh ini dengan tabah, dan supaya nanti insya-Allah virus ini dapat dibasmi keseluruhannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah ujian ini daripada kami, ya Allah. Turunkanlah penawarnya, ya Allah, supaya dapat kami menjalani hidup sebagaimana sedia kala, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah azab ataupun bala ini menjadi penyebab untuk kami terus melangkah dekat kaki kami kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.